Selamat pagi kawan-kawan. Saya Dr. Kian Singh lagi sekali, dan masa baru kita dapat keputusan trial Dato' Najib dan satu kleptokrat Perdana Menteri lama kita telah ditangkap dan dihukuman penjara 12 tahun dengan bayaran 210 juta ringgit untuk apa yang dia buat dengan duit rakyat MDB. Tapi ini yang saya ingat dulu-dulu, zaman dulu macam mana kita hidup. Kita semua rakyat sekali, tak ada problem dengan India, Melayu, Cina, Iban, semua duduk macam adik-beradik. Zaman sekarang dah semua tukar. Masa saya dekat 12-13 tahun, saya duduk di kampung Pandamaran, dan dekat rumah kampung saya ada rumah India, rumah Cina dengan rumah Melayu. Dan rumah Melayu itu duduk kawan saya, Ali dengan Ahmad, kawan sekolah lah. Kita pergi sekolah hari-hari, kita pergi sekolah naik bisikal. Dan masa itu masa hari raya, dan hari raya Makcik Azizan, Mak Ali itu selalu buat ketupat, dan kita pergi rumah dia, selalu duduklah tolong-tolong, borak-borak, main-main. Dan masa itu kita pergi tolong dia, keluarga itu, adik saya dengan saya pergi tolong dia buat ketupat. So kita pun dah pandai buat ketupat dengan daun kelapa, dan kita buat ketupat. Lepas dekat 12.30, Makcik Ziza cakap, dua-dua ni you makan sini lah, kita buat nasi lemak, kita payah balik rumah. So, rumah saya dekat je. Saya cakap Makcik Azizan, sekejap boleh saya makan sini dengan adik saya, tapi saya kena bagi tahu mak saya, nanti dia fikir kenapa kita tak boleh makan. So saya pergi, sekejap saya balik. So saya pergi dekat rumah saya, bagi tahu mak saya, Makcik Aziza suruh kita makan rumah dia. So dia cakap okey, tak apa, boleh makan, tapi tunggu sekejap. Dia pergi dapur kita, ambil satu box sikit. Ini kasih Makcik Aziza, diorang makan sama. Dalam itu ada 10 capati yang saya bawa balik, dan Makcik Aziza buka, dia cakap, capati ni bagus dengan dal, mak saya hantar. So semua orang kita dua keluarga duduk makan. Lepas habis makan, kita tolong dia buat ketupat lagi sampai petang baru balik lah. Tapi itu yang zaman dulu. Tapi sekarang saya ingat zaman itu dah habis. Itu hari saya pergi pasar beli telur, dan di pasar itu saya selalu beli telur dengan satu perempuan agama Islam yang pakai tudung itu. Dan dulu lama-lama ada suami dia, tapi suami dia dah meninggal aksiden, dan ada satu anak dia, tapi dia jual telur, dan dengan duit itu hantar anak dia pergi sekolah. So saya selalu beli telur sana lah. So itu hari saya pergi beli telur, tapi itu makcik dia tak ada sana. Next stall dia ada satu makcik Cina jual biskut semua Cina lah. So dia tengok, you nak beli telur? Saya cakap, ya, nak beli telur, ini dah beli satu papan. So dia pergi stall makcik ini, dan dia ambil telur, pack semua, taruh dalam itu, dan kasih saya. So selama itu makcik pun datang. Dia cakap, ini jiran kita selalu tolong saya. Kalau saya pergi toilet ke mana-mana, kalau orang datang, dia tolong saya, dan kita tolong dia. Saya pun sangat suka hati. Dalam Malaysia ini sekarang pun ada orang macam dulu. Dia tolongkan kawan-kawan sendiri, tolong semua orang. Saya pun, hati saya senang sikit dan happy betul. Tapi sekarang itu saya fikir, apa sebab ini
budak-budak Melayu ini fikiran dia lain sekarang. Dia fikir, ajaran dia, you tak boleh campur Cina, tak boleh campur India, you nak duduk dekat Melayu saja. Saya fikir, dan saya ingat kadang-kadang kita pun salah juga. Kita ingat Melayu macam itu, kita tak mau tolong, kita tak mau bagi dia kerja, itu pun tak betul. Tapi dalam klinik saya, 80% budak-budak Melayu, dan dia ada duduk dengan saya. Ada satu 37 tahun, ada lagi satu 26 tahun. Dia kerja macam anak saya, lama dah semua. Dan dia kerja sini, kerja dengan atur, semua baik, saya tak ada problem. Dia jaga klinik macam rumah dia sendiri, bersihkan, semua dia buat. Saya tak payah fikir, tak payah apa-apa. Dan honest betul, semua baik. Tapi kadang-kadang saya panggil dia orang, ajar dia macam mana nak buat cara. Tapi dia bukan training nurse, dia dari kampung je. Tapi lama-lama dia kerja dengan saya, sekarang dia dah pandai. Semua dia boleh tolong, dia boleh buat, semua boleh buat. Boleh tolong, operation room, semua boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kita kena ajar. Bukan dia tak tahu, tapi tak ada orang nak ajar. So saya fikir apa nak buat. Selalu saya ambil medical student yang baru-baru, saya ambil dia third year ke fourth year, dia apply untuk attachment. Tapi kalau dia ada lahir dengan hospital kita, saya selalu ambil lah. Tolong dia, ajar dia sikit, nanti dia jadi doktor baik. Sekarang ada lagi satu, dia datang, tapi ini budak Melayu. Tapi dia tak ada lahir sini, dia apply je lah. Dan dia apply, dia nak buat attachment sini. Dia ada 1 bulan, tak ada kerja, duduk rumah. Tapi dia mau tolong belajar sikit. So dia kerja lab. So saya cakap dia, okey, boleh datang. Saya tak tahu siapa budak ni. So bila saya tengok, oh budak Melayu, saya ingat kalau kita tolong budak-budak baru ini, dia tahu apa, orang Malaysia. Kalau kita tolong dia baik-baik, ajar dia baik-baik, bolehlah semua budak-budak ini bila jadi besar, kita boleh dapatkan kita punya Malaysia baru lagi sekali. So dia dah ada sini dekat 2 minggu sekarang, bagus sekali. Saya tak ada masalah dengan dia. Selalu saya ajar dia apa nak buat, apa cara nak buat, which bagus sekali. Tak ada masalah. Tapi saya ingat kalau ramai orang buat macam ini, bolehlah kita naikkan orang-orang Melayu. Cara kerajaan naik pun tak berapa betul. You tak boleh kasih duit orang dan tak ada kerja. Kalau dia tak buat kerja dan you kasih duit saja, susah sikit. Susah betul-betul. You tak boleh buat macam itu. Nanti negara kita pun berapa lama kita ada duit. Kalau kita berhentikan duit, semua orang susah kan. Dia cakap tak boleh buat macam ini. Kita dulu kerajaan dulu kasih duit, sekarang tak kasih duit. Asalnya kita nak ajar dia, nak tunjuk dia kerja, nak bagi semua baik-baik baru boleh. Kalau tak ada masalah, tak boleh buat macam itu. Okay. Itu pandangan saya satu lagi lah. Dan kita semua nak kerja sama. Kalau kita nak bangunkan negara, semua kerja sama. Bila kita undi, bukan undi Melayu saja boleh menangkan. Undi semua kena kumpul sekali, bukan 1, 2. Dan lagi saya fikir macam mana kita boleh baikkan, tolong kaum Melayu ini bangun. Ada banyak cara kita boleh buat. Banyak cara. Sekarang saya dengar selalu orang Melayu cakap, oh ini Cina dia ambil kerja saya, dia ambil duit kita, dia ambil duit negara, dia semua kaya-kaya, tapi kita tak ada duit. Saya kadang-kadang fikir, macam mana dia cakap macam ini? Tengok, kita punya raja semua Melayu. Kita Melayu dengan bukan Melayu, hormatkan raja kita dengan rukun negara. Kita hormat, betul-betul hormat. Okay. Nombor 2,
kerajaan kita pun Melayu juga, kecuali Penang. Semua Melayu. Faham? Ketiga, civil service kita pun Melayu juga. 90% Melayu, only 10% bukan Melayu. Kita punya armed forces 90% Melayu, 10% tak Melayu. Faham tak? Dengan semua sekarang tabung haji kena rumpuh, kena curi duit. Siapa curi? Orang Melayu juga. Felda pun kena curi. Banyak duit kena curi. Siapa curi? Orang Melayu juga. Faham tak? Kita pun, saya pun ingat macam mana kita cakap orang, ini tak baik, itu orang tak baik. Dan Melayu sendiri curi dari Melayu. Sekarang kita tengok Dato' Razak, dia curi dengan MDB. Mahkamah dah jatuh DP sentence. Dia dapat 12 tahun dengan denda 210 juta duit. Duit macam ini bukan senang cari. Dia curi 1 bilion. Dia pun Melayu juga. Sekarang saya tengok ramai orang Melayu pergi mahkamah. Ramai nak support dia. Tak tahu dia nak support dia ke, apa cara kena bayar ke, mana kita tahu. Tapi apa dia buat pun tak betul. Sekarang, tunggu 2 minggu lagi, kita dapat satu kluster Najib untuk COVID. You tengok berapa rapat. Orang tak boleh naik lift, masuk sini. Tak payah ikut undang ke? Kenapa kita punya polis tak ada buat apa-apa? Sekarang, tunggu dulu. 2 minggu lagi, kita dapat. Kluster COVID Najib. Mesti dapat. 2,000 orang kumpul rapat ni. Mana boleh? Lain orang you tengok, kita dengar satu orang pergi beli sayur, dia kena denda. Kenapa you keluar? Kita tak pakai mask dalam kereta, kena denda. Bila makan, polis tanya mana you punya mask. Oh, I lupa di kereta. Kena denda. I mean, okay, betul denda. Tapi semua orang kena denda. Ini 2,000 orang, kenapa tak denda pula? Kita kena fikir apa kita buat. Dan rakyat pun bukan bodoh. Dia orang tengok. Sekarang pelan-pelan lah. Kita dah tangkap MDB. Sekarang kita kena tangkap tabung haji. Sekejap lagi kita pergi cari Felda pun tangkap. Pelan-pelan semua kena. Pelan-pelan semua kena. Kita punya, masa saya cakap dulu, bukan Dato' Najib on trial. Kita punya mahkamah on trial. Dan kita punya mahkamah, semua dunia dah tahu. Ini fair. Apa dia punya judgement semua betul. Dia ikut undang-undang. Sekarang rakyat Malaysia lebih percaya pada kita punya undang-undang dengan kita punya judgement. Okeylah, kita ada dulu masalah government pressure ke ini ke, ada pencuri pun tak ada denda dan lepaskan, ada. Tapi ini zaman baru. Judge kita, Judge Ghazali yang tunjuk cara macam mana kita nak buat negara kita, macam mana kita kebangunkan negara kita. Jadi judge mahkamah bukan main-main. You tak boleh cakap ini tak ada fair, judge tak boleh cakap macam itu. Apa dia cakap, dia fikirkan betul-betul. Dan judgement dia, saya ingat penuh 100% fair. Tak ada masalah. Tak boleh komplain. You boleh pergi mana-mana. Kalau ikut cara betul, apa dia punya judgement mesti honor. Tak boleh batalkan. Sekarang kita tengok, kita pun susah sikit. Rakyat Malaysia susah hati. Dia tengok kerajaan kita sekarang ada tercampur dengan pencuri dari UMNO. Dan kita dah tenang keluar semua dan taruh kerajaan baru. Sekarang kita dapat satu government backdoor. Dan kerajaan baru datang. Okeylah, tak apa. Tan Sri Mahyudin buat kerja baik. Apa dia buat sekarang masa dia tu, tak boleh komplain. Tapi government dia ada kumpul orang yang tak betul. Betul-betul tak betul. Sekarang pun tak tahu macam mana stability datang. Kita kena tunggu apa cara datang. Dan apa-apa pun ada 2 tahun lagi.
dalam 2 tahun mesti kita pergi undi. Mesti 100% undi. Kalau tak awal lagi. Dan masa itu kita boleh tahulah apa yang buat. Apa kita nak rakyat buat. Dalam 2 tahun ini mesti dia kena batalkan. Semua korupsi kes kena settle yang dengan atar. Baru rakyat hati senang sikit. Sekarang ini satu dah settle. Rakyat pun happy sangat. Okey, dengan kerajaan. Tapi tunggulah, ada kes lagi, ada kes pengurusi UMNO lagi, ada kes tabung haji lagi, ada kes Felda lagi, banyak kes lagi. Kita kena tengok apa macam kes ini resolve dan baru rakyat kena vote dalam 2 tahun. Harap mesti selesai lah, tak ada masalah. Rakyat Malaysia kita, tengok dia tak cakap banyak. Selalu ramai orang you cakap apa saya cakap sekarang, semua orang Malaysia nak cakap. Tapi nombor 1, dia tak tahu macam mana dia cakap. Nombor 2, barangkali tak berani cakap. Tapi sekarang, kalau kita tak cakap apa-apa yang betul, tak boleh. Tak boleh. Salah. Kita pun salah. Kita mesti mau cakap. Cakapan itu atur. Jangan blame orang yang palsu. Tak boleh. Tapi apa yang betul, kita mesti nak cakap. Kita tak boleh lari. Kita boleh maju kalau kita semua kerjasama. India, China, Melayu, semua kerjasama kita boleh maju. Nombor 2, kalau kita punya legal system yang honest macam kita yang proof sekarang dengan Dato' Najib, legal system kita baik, kita mesti boleh prosper. Dan lagi sekali kita boleh jadi tiger semula. Lagi satu fikiran saya kalau masa ini, you tengok dalam dunia ada 3-4 negara, Sweden, Netherlands, Denmark, dia punya, dan New Zealand, dia punya Perdana Menteri orang perempuan. You tengok, tak ada langsung problem sana. Tak ada korupsi, tak ada apa-apa. Saya ingat masa dah tutup, kita pun dapat satu Prime Minister yang perempuan, wanita. Dalam ingatan saya, siapa boleh jadi? Pertama sekali kita fikirkan kita punya Iron Lady. Dia boleh jadi. Dia boleh jadi Prime Minister kalau kita bagi. Tapi dia sekarang masa ini dia tak ada dalam politik, dan dia kena masuk balik politik dan jadi menteri member parlimen, and dia boleh jadi kita Prime Minister. Yang kedua ini barangkali kita kena fikir Nurul Izzah. Orang cakap dia muda sangat. Muda, tapi dia bangun member parlimen bukan pasal bapa dia, bukan pasal mak dia. Dia sendiri lawan. Sendiri jadi masa dia jadi member parlimen itu jam kerajaan siapa? Dato' Najib yang kerajaan. Tapi dia lawan dengan semua. Dia jadi satu aktivis. Saya betul-betul hormat dia. Hormat dia dengan hormat mak dia. Dan maybe kita sudah fikir boleh bagi dia peluang. Kalau dia nak jadi menteri, Perdana Menteri. Tengoklah apa. Orang tahu kita cakap ni negara Melayu tak boleh perempuan. Mana boleh tak boleh perempuan? Apa yang kita boleh buat, perempuan pun boleh buat. Dan you tengok negara Denmark, negara New Zealand, dia buat dengan lagi atur. Apa salahnya? Tapi sekarang saya buat talk ini untuk kawan-kawan Melayu saya. Ramai cakap tak apa faham English, dan lebih baik kalau Dr. Singh you cakap dengan Melayu dan kita boleh tahu kan. Kita semua rakyat Malaysia. Kita fikirkan untuk Malaysia. Kita baikkan untuk Malaysia.
kita nak kerjasama dengan kerajaan siapa-siapa untuk baikkan Malaysia. Tapi orang pencuri, orang kleptokat, orang yang tipu dengan ambil duit kerajaan, sorry, kita tak layang lagi. Tak layang langsung lagi. Pelan-pelan kita dapat. Semua orang pelan-pelan kita dapat. Tapi duka cita lah, kadang-kadang justice kita lambat sikit. Dia tak boleh cepat. Tapi apa boleh buat, kita kena tunggu. Tapi 2 tahun tak lama lagi. Kalau justice ini tak buat dalam 2 tahun ini, tak ada jadi justice, rakyat undi lagi sekali, masa itu you tengok apa jadi. Masa itu saya ingat orang Melayu, bukan Melayu, vote dengan satu suara. Suara itu apa? Kita anak Malaysia. Kita mau Malaysia baik. Semua, Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, semua kita mau Malaysia yang atur. Kita mau Malaysia yang baik. Kita mau berhentikan pentipu dengan pencuri. Okay? Kalau kita semua fikir macam ini, saya ingat 100% Tuhan mesti benarkan. Dan kalau kita kerja dengan atur, kerja dengan cara baik, mesti negara kita boleh jadi tiger lagi sekali. Terima kasih kawan.